Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita sekali lagi, diberikan kepada kita kesihatan, kelapangan masa dan juga taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang kita usaha padanya untuk menambahkan kefahaman kita berkaitan dengan agama, untuk menjaga diri kita di atas landasan yang Allah Ta'ala redai, dan untuk kita berusaha agar hidup kita ini senantiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga sebelum ni pernah sebut tentang konsep ataupun prinsip dalam hidup kita sebagaimana zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hidup kita ni Allah itu Tuhan, agama kita Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada kita. Di atas dasar perkara tersebutlah kita berusaha memahamkan diri kita berkaitan dengan agama kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa jaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat handai kita dan seluruhnya, agar kita semua termasuk dari kalangan mereka yang beriman kepada Allah, hidup di atas Islam, meninggal pun di atas Islam, dan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan diredai oleh Tuhan, insya-Allah. Atas dasar tersebutlah kita bincang tentang ayat-ayat Quran dan hadis berkaitan dengan akidah. Sebab kita takut, kita bimbang, andai akidah yang begitu agung dan begitu penting dalam hidup kita ni tiba-tiba terbatal atau terkurang ataupun tidak dikira bernilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang perkara tersebut. Kita bimbang, kita bersungguh-sungguh dah, tanpa akhirat rupa-rupanya tak ada makna. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Wajah pada hari tersebut tunduk kehinaan, khashi'ah, amilatun nasibah. Dia beramal, dia berpenat lelah di atas dunia, tapi sampai akhirat masih tunduk dan hina. Siapa ni? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila pergi jalan-jalan tengok rakyat dia singgah atau dia sampai di satu rumah seorang Nasrani. Dia tengok orang Nasrani tu rajin buat ibadat. Orang Nasrani, orang Kristian lah kita ni, rajin sungguh buat ibadat. Bila dia tengok orang tu, dia menangis. Orang tanya, kenapa menangis? Dia kata, aku teringat kepada ayat Allah, amilatun nasibah. Sungguh buat amal, berpenat lelah di atas dunia buat amal, tapi hari akhirat tiba-tiba dia termasuk dari kalangan orang yang hina. Sebab apa? Bukan tidak rajin, tapi sebab akidah dia, sebab iman dia, sebab tauhid dia. Dia mengaku Allah tu Tuhan, tapi dia angkat Nabi Isa selaku anak Tuhan. Jadi dia ni bukan tak beriman kepada Allah, kenal Allah ni.
dia kenal Allah. Dan pada dia Allah tu satu juga. Cuma satu tu tiga, tiga tu satu. Jadi duk pening situ, akhirnya penat saja dia je. Jadi kita nak elak perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita dan Allah jaga tauhid kita. Mari pagi mari saya lepas balik kuliah subuh di masjid, saya tengok satu van. Dia tulis dekat van tu Church Saint Peter, tak silap saya. Tapi dia kutip anak-anak Rohingya mari datang ngaji di masjid. Dia kutip anak-anak Rohingya ngaji di masjid. Saya kata amilatun nasibah. Teringat kata-kata Umar radhiyallahu anhu. Sungguhnya mereka buat baik. Tapi ke mana mereka nak bawa amalan tersebut? Andai akidah dia, tauhid dia tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya pesan kepada diri saya dan pesan kepada seluruh muslimin dan muslimat, jagalah tauhid. Iman kita kepada Allah ni jangan dicemari dengan kesyirikan. Benda yang merosakkan tauhid ni lawan dia syirik. Tauhid ni makna dia memurnikan pengesaan terhadap Allah. Allah tu satu, tidak ada sekutu baginya. Sekutu bagi Allah dalam apa jua perkara pun. Sama ada kekuasaan, ketuhanan, ibadat, doa, minta tolong, berharap, tawakal, menyembelih, bernazar, semua bentuk. Jangan disyirikkan Allah dengan sesuatu pun selain Allah. Atas dasar tersebutlah kita baca ayat-ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan tauhid. Baru ni kita bincang bab menyembelih korban kerana selain Allah. Mana sembelih kepada berhala, sembelih kepada patung, sembelih untuk upacara-upacara tertentu yang bukan dilakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu menyembelih tu dia berniat supaya bertambah kedekatan dia, taqarruban atau kurban dia kepada sesuatu yang dia persembahkan sembelihan itu. Maka haram menyembelih sesuatu binatang kepada selain Allah ataupun mengorbankan, kalau tak sembelih pun mengorbankan binatang kepada selain Allah. Dan kita dah baca bagaimana Nabi SAW sebut ada orang masuk neraka disebabkan seekor lalat dan ada orang masuk syurga disebabkan seekor lalat. Hari ini masih lagi bab menyembelih. Tapi kesinambungan daripada tu bukan menyembelih kerana selain Allah. Dia menyembelih kerana Allah, tapi pada tempat sembelihan bukan kerana Allah. Maknanya dia nak sembelih kepada Allah, kerana Allah, tapi di tempat sembelihan orang kafir, berhala, di kuil contohnya. Buat korban dekat kuil. Logik ke tak logik? Boleh berlaku. Boleh jadi satu masa nanti oleh kerana harmoninya Malaysia ni versi dia. Kita ni harmoni semata. Buat korban dekat kuil. Contoh ya tu, agak-agak tidak berlaku. Ataupun tak segi kuil, ada berhala-berhala di tepi-tepi yang ada ni, orang pergi sembelih situ. Puak-puak dia orang non-Muslim ni, dia pergi sembelih situ. Jadi kita pun kebetulan masa tu nak sembelih situ juga. Kita nak sembelih kerana Allah, tapi pada tempat yang disembelih padanya binatang bukan kerana Allah. Nampak tak? Okey, apa hukum dia dan apa huraian dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ
wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Janganlah kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Dan di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Baik. Itu ayat Quran. Bab kita ni bab sembelih. Ayat Quran ni bab masjid. Mari ikut mana sudut pendalilan dia. Faham tak? Slow sikit hari ni. Kena kecek sebutir-sebutir. Suara tak berapa comel mana. Jadi penyanyi rock hari ni. Faham tak? Bab sembelih. Ayat Quran bab masjid. Masjid apa ni? Masjid Dirar. Pernah dengar Masjid Dirar? Masjid Dirar ni satu masjid yang dibina oleh golongan munafik. Waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi buat Masjid Quba. Maka orang munafik buat juga satu masjid. Buat satu masjid, ajak orang-orang Islam semayang tempat dia. Geng-geng dia lah. Geng-geng dia ni. Allah Ta'ala menamakan masjid ni sebagai masjid, kita panggil Masjid Dirar. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita sebut tadi, baca tadi. Allah Ta'ala kata apa? Walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang mengambil atau mendirikan masjidan, buat satu masjid. Siapa golongan ni? Orang munafik. Tujuan dia buat apa? Diraran, untuk memberikan kemudaratan kepada orang Islam. Kalau selama ni Masjid Quba tu ada 2 saf, bagi contoh, dia buat satu masjid, maka tinggal 1 saf ataupun separuh saf. Dia tujuan dia menyaingi masjid yang Nabi buat. Siapa je buat ni? Golongan munafik. Diraran wa kufran, dan mengajak kepada kekufuran. Dia buat masjid tu supaya mereka tidak perlu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak memisahkan diri dia daripada kumpulan orang-orang Islam. Jadi mereka ni disebut oleh Allah sebagai kufran. Masjid itu dibina untuk kekufuran. Allah kata macam tu. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memisahkan antara orang mukminin. Kalau selama ni orang Islam ni pakat berjamaah, duduk di masjid, berimamkan satu imam, bermakmumkan ramai-ramai, maka bila dah gitu, dia akan ada jadi 2 imam dan 2 jemaah. Nampak? Mereka punya politik orang munafik masa tu. Nabi buat masjid, dia buat masjid. Nabi buat masjid untuk orang Islam semayang,
Dia pun buat masjid untuk orang Islam semayang. Tapi dalam hati dia, tujuan dia, Allah Ta'ala sebut 4 perkara. Diraran, memberi mudarat kepada masjid Islam. Wa kufran, nak mengajak orang kepada kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minin, memisahkan, memecah belahkan orang mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan menunggu-nunggu kedatangan musuh Allah yang memerangi Allah dan Rasul. Dalam mereka bina masjid itu, mereka ada berutus surat dengan seorang pemimpin mereka yang fasik, yang jahat. Nanti tunggu dia balik, kita akan buat gerakan gitu. 4 perkara Allah Ta'ala sebut. Jadi akhirnya masjid ni dibinasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bersumpah, mereka tidak berkehendak waktu bina masjid ni melainkan tujuannya adalah tujuan yang baik. Tak ada apa buat masjid. Kita nak suruh orang Islam semayang lah. Kami nak menyediakan tempat untuk orang Islam semayang. Bersumpah dia atas nama Allah bahawa tujuan dia buat masjid ni adalah tujuan yang baik. Allah Ta'ala kata apa? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Allah Ta'ala kata, mu tipu, mu sembunyikan niat kamu, tapi Allah tahu. Dan Allah sebut wallahu yashhadu. Yashhadu ni bersaksi. Saksi ni seolah-olah ilmu yang ada tu ilmu yang melihat dengan mata kepala sendiri. Itu nama saksi. Syuhud ni, syuhud orang yang syahid ni, orang yang menyaksikan. Allah berkata, aku bersaksi. Maknanya Allah tahu seperti mana kita nampak dengan mata sendiri. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahawa mereka itu adalah pendusta. Mereka itu adalah pendusta. Apa yang dia dusta? Dia kata niat dia baik untuk buat masjid. Tapi sebenarnya Allah dedahkan mereka ada 4 niat dalam hati mereka. Boleh faham? Faham dah? Pergi kepada ayat yang kedua. Faham dah tu? La taqum fihi abada. Allah Ta'ala kata, jangan kamu salat di dalamnya selama-lamanya. Jangan kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Jangan sama sekali kamu orang Islam pergi salat masjid munafik tu. Allah Ta'ala tak bagi. Lalu Allah Ta'ala kata, la masjidun ussisa ala taqwa. Okay? La masjidun ussisa ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang diasaskan di atas dasar taqwa, iaitu Masjid Quba yang Nabi buat bina mula-mula tu kan. Ussisa ala taqwa min awwal yaumin, dari hari pertama. Hari pertama Nabi sampai di Madinah, Nabi buat Masjid Quba. Maka masjid tu dibina di atas taqwa, lebih berhak, lebih patut kamu salat di dalamnya. Jadi jangan pergi semayang di Masjid Dirar, sebaliknya semayanglah di Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang yang suka menyucikan diri. Sama ada suci dari sudut keimanan ataupun suci dari sudut jasad tubuh badan. Kerana mereka pada Quba masa tu, mereka suka beristinja dengan air. Yang istinja ni ada 2. Satu istinja dengan batu ataupun istinja dengan air. Jadi mereka tu memang suka istinja dengan air. Alhamdulillah, Allah puji. Macam kita lah, pak kita ni tak reti langsung kalau istinja dengan batu. Nawi tisu pun memang tak reti nak buat lagu mana. Biasa dengan air dah. Alhamdulillah, ini sifat yang terpuji. Baik. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Okey. Nampak tak cerita tu? Nampak? Faham tak? Faham. Patut apa kaitan pula dengan sembelih tadi? Nah. Dia lagu ni dipanggil munasabatul bab dengan ayat.
Dalil awak mari apa kaitan dia dengan tajuk bab tu. Bab sembelih kita kena ingat balik. Bab menyembelih binatang kerana Allah pada tempat disembelih padanya sembelihan bukan kerana Allah. Saya ulang sekali lagi. Bab kita ni bab menyembelih binatang dengan niat kerana Allah, tapi dilakukan di tempat yang orang lain sembelih binatang bukan kerana Allah. Apa hukum dia? Jadi penulis kita ni dia buat mari ayat Quran yang hampir sama dengan masalah ni. Masalah apa dia? Buat sesuatu kerana Allah tapi di tempat yang orang lain buat bukan kerana Allah. Contohnya masjid tadi. Kalau orang pergi masjid Dirar, dia semayang niat kerana Allah. Tapi masjid tu dibina oleh orang, tujuan dia bukan kerana Allah. Orang lain mari sembelih kerana Allah. Tapi di tempat yang mana orang lain sembelih bukan kerana Allah. Nampak tak persamaan dia? Baru faham apa ayat ni mari sini. Hukum menyembelih binatang kerana Allah di tempat sembelihan orang kafir yang menyembelih bukan kerana Allah. Kita kiaskan dari sudut hujah hukum semayang kerana Allah di masjid Dirar yang mana orang buat bukan kerana Allah. Jadi apa hukum semayang di masjid Dirar? Apa hukum semayang di masjid Dirar? Masjid Dirar kita cerita tadi. Apa hukum semayang? Sudah. Apa hukum dia? Haram. Ya ke? Takkan semayang haram. Semayang ke? Apa hukum dia? Haram lah, memang betul haramnya. Saja ya tu tanya tu nak suruh kemah. Kan kita baca tadi Allah Ta'ala kata la taqum fihi abada. Jangan semayang di situ selama-lamanya. Ayat tu kita baca tadi kan? Baru tanya sikit berubah tu hukum dia. Haram lah. Haram semayang di masjid Dirar. Walaupun waktu nak semayang tu niat kerana Allah. Sebab apa? Kita akan bincang sebab apa lepas daripada ni. Sebab pertama-tamanya tempat itu adalah tempat yang mana orang kafir menyembelih bukan kerana Allah. Kita tak nak menyerupai mereka. Banyak sebab. Boleh jadi satu sebab menyerupai mereka. Itu nombor satu. Nombor dua, boleh menyebabkan kelirunya orang Islam yang lain. Keliru macam mana? Dia sembelih situ. Jadi maknanya perbuatan orang kafir tu tak berat mana. Pasal apa? Sebab kita okey kompromi, boleh kompromi dengan dia. Menunjukkan seolah-olah syirik tu bukanlah benda serius pun. Pasal kita boleh pergi kosi tempat sembelih. Dia sembelih kerana Allah situ okey, kita pergi sembelih kerana dia sembelih bukan kerana Allah pun, kerana selain Allah pun okey, kita pergi sembelih situ pun kerana Allah pun okey. Kita boleh kongsi tempat yang sama. Maka menyebabkan kekeliruan berlaku dalam memahami syirik. Dua. Yang ketiga, boleh jadi sebab tertipunya orang kafir. Orang Islam pun sembelih sini, jadi tak ada masalah lah kita pun. Sembelih tempat lain pun, sembelih kerana... Jadi mereka orang kafir tu tidak rasa dia berbeza dengan Islam. Sedangkan kita mesti menunjukkan orang kafir bukan Islam, Islam bukan kafir. Lakum dinukum waliyadin. Jadi mesti membezakan antara kita dengan orang kafir. Itu antara hikmah yang disebut oleh para ulama dalam kitab. Tentang kenapa tidak boleh sembelih di tempat orang kafir sembelih bukan kerana Allah.
Jadi apa hukum dia? Haram. Memang tak boleh. Lalu tiba-tiba kita geret kambing kita sembelih, bukan di kuil pun, tiba-tiba situ contoh. Kalau zaman dulu ada orang ni pergi sembelih untuk pesta puja pantai. Zaman dulu. Orang tua-tua mungkin masih ingat lagi lah pesta puja pantai ni. Pesta puja air. Pesta puja air tak ada? Puja pantai tak? Di kat Kelantan pun ada juga. Ayah saya cerita masuk sungai-sungai. Saya tanya pasal air sungai kan. Sungai Kelantan kan cantik dulu. Dia kata memang comel sungguh dulu. Sungai luar, air pun jernih. Lepas tu orang duk main tanding buk ke apa. Ada pesta lah, pesta. Cuma tak tahulah pesta tu puja ke tidak. Cuma dia kata memang dulu ada pesta. Kalau kita tengok pesta puja pantai ni memang belah-belah timur tu memang banyaklah pantai timur. Masuklah Batu Buruk dulu kan. Ada pun dalam video pun ada macam perayaan kerajaan dengan pacok-pacok kemah jual beli, lepas tu pergi mandi ramai-ramai lelaki puan pun mandi di pantai dan sebagainya. Dan kalau zaman dulu dia ada nama dia pesta puja pantai ni, menyembelih korban untuk semangat pantai. Menyembelih korban untuk semangat pantai. Kalau tidak kerana puja pantai pun mungkin kerana upacara-upacara lain. Kalau di belah-belah Indonesia mungkin menyembelih tu untuk semangat gunung berapi. Dia nama semangat tu spirit lah. Spirit tu maknanya roh ataupun sesuatu yang dipanggil sebagai makhluk halus. Okay? Jadi dia sembelih situ. Tidak di kuil, tidak di mana, tapi di situ. Di satu tempat mungkin tanah lapang. Tiba-tiba hari kita raya korban, kita nak eret lembu kita pergi situ juga. Ni bukan kuil dia ni, bukan kuil. Tanah lapang pun tetap juga tidak boleh. Sebab apa? Di situ pernah ada orang sembelih bukan kerana Allah. Sebab kita tidak nak menyerupai upacara mereka. Samalah hukum dia apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita semayang pada waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Kerana waktu terbitnya matahari selepas subuh kita tak semayang sunat, sehingga terbit matahari, sehingga habis syuruk tu habis 15-20 minit barulah kita semayang. Pasal apa tak boleh? Sebab masa tu adalah waktunya penyembah matahari sembah matahari. Begitu juga waktu terbenamnya matahari. Tak nak menyerupai, padahal kita semayang kerana Allah. Tapi kerana waktu tu adalah waktu orang penyembah matahari semayang, maka Nabi SAW larang kita semayang sunat pada waktu tu. Kalau kita bangun tiba-tiba waktu asar nak habis, masa tu baru sedar, memang wajib kena semayang. Tapi kalau saja-saja nak semayang sunat, masa tu tidak dibenarkan. Kecuali ada sebab, macam sunat masuk masjid dan seumpama dengannya. Jadi Islam ni, dalam bab ibadat pun dia larang kita menyerupai ibadat orang kafir. Walaupun niat kita masih kerana Allah. Larangan dalam Islam untuk menyerupai ibadatnya orang kafir walaupun niat kita tu betul kerana Allah. Okey, maknanya serupa dari sudut mana? Serupa dari sudut zahir je. Batin tak serupa. Batin dia bukan kerana selain Allah. Kita kerana Allah. Hak serupa mana? Zahirnya serupa. Dia sembelih situ, kita pergi sembelih situ. Islam larang walaupun yang sama tu hanya dari sudut zahir. Kita semayang kerana Allah waktu terbit matahari tu. Sunat je, saja-saja nak semayang. Larangan walaupun kita semayang kerana Allah, sebab zahirnya waktu tu orang kafir sembah matahari. Orang penyembah matahari sembah matahari. Saja-saja. Lepas tu kalau kita kata contoh, kalau dia tiup lilin, orang Majusi dulu, bila dia baca doa, sudah baca doa ni api hak dia semua kan.
Lepas dia sembah api dia, doa. Dia pun tiup dekat api dia tu. Semoga doa dia tu dikabulkan oleh Tuhan dia. Sebab Tuhan dia tu api. Tu dia pun make wish tu. Tak, pasang lilin kan. Make wish. Lepas make wish, kita pun syok. Nampak syok yang buat gitu. Cucu pun kata, nenek, ni hari ni ambil lah. Nenek, cucu buat kek ni. Birthday hak 81 dah. Tiup pun cabut gigi palsu tu. Tapi gak sungguh kalau cucu suruh tiup juga. Puff. Dia tak tahu amalan itu menyerupai ibadatnya orang Majusi. Kita tak ada niat gapo. Kalau niat kerana Allah pun tak boleh. Sebab zahirnya menyerupai ibadat Majusi. Hak orang pergi semayang Masjid Dirar bukan niat kerana lain, niat kerana Allah. Tapi Allah tetap tak bagi. Walaupun menyerupai zahir sahaja. Niat dalam hati Allah Ta'ala je tahu. Tapi zahir tu tak boleh. Tak boleh. Menyerupai zahirnya ibadat orang. Kalau tak serupa tak apa. Walaupun tepat sama. Tak serupa. Bagai contoh. Tiba-tiba dia pergi semayang. Apa kata? Ustaz, apa hukum semayang dalam gereja? Kan dia panggil hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa pergi takluk buka Baitul Maqdis semayang dalam gereja. Kalau boleh, semayanglah di luar gereja. Tapi kalau tak ada tempat lain nak semayang dalam gereja, boleh. Pasal apa? Zahir ibadat, tak ada orang hak duk rokok, sujud, sembah dalam gereja, tak ada. Tapi kalau perbuatan tu sama dengan hak dalam gereja, tak boleh nak buat. Kalau tiba-tiba gereja duk ya. Kita pun ya Allah lagu. Serupa tak boleh. Menyerupai zahir tak boleh. Pasal apa? Nanti orang kata, kalau orang jahil tengok kata, tengok ustaz pun buat juga perbuatan tu. Padahal orang kafir buat, maknanya boleh. Ataupun orang tak tahu isi hati. Isi hati ni siapa boleh bagi tahu? Allah je. Dia tengok kita pergi sembelih. Orang kafir pergi sembelih situ. Dia ingat kita pun sembelih untuk Tuhan kafir juga. Isi hati siapa tahu? Itulah boleh menyebabkan fitnah dan kekeliruan. Maka Islam larang. Tak boleh. Tak boleh. Kalau pergi kuih, mengapa untuk pergi sembelih. Menyerupai tata cara ibadat mereka. Tiba-tiba pergi, ni terpeluahkan hukum ni. Hukum menyerupai. Nabi SAW sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang satu kaum itu, termasuklah dia dari kalangan mereka. Dia pergi, niat ni saja yang ni nak pergi ziarah ni. Ziarah nak pergi tengok tempat melancong. Orang pun bakar colok. Bakar colok, tek 3 kali, pacok. Kata buat saja yang kita buat, bukan kita nak sembah pun. Saja, bakar pun colok, tek 3 kali cocok. Apa hukum? Haram. Bukan benda boleh main-main. Isu akidah ni bukan benda main. Menyerupai amalan kesyirikan orang kafir haram. Walaupun kita buat, niat kita bukan syirik. Mana dalil? Allah larang orang Islam semayang di Masjid Dirar. Padahal semayang tu kerana Allah. Tapi kerana tempat tu bukan kerana Allah dah, Allah larang. Allah Ta'ala kata, la taqum fihi abada. Clear ke tak clear? Bagi orang yang faham, mudah-mudahan clear. Jangan sekali-kali menyerupai ibadat orang kafir. Ustaz, itu ibadat kalau perayaan. Kalau perayaan. Atau sambutan. Perayaan ke, sambutan ke, apa ke. Yang ada background dia tu, kalau kita selusuri, kita akan jumpa. Ini asasnya dilakukan oleh orang-orang kafir untuk ibadat-ibadat mereka. Boleh ke tak boleh? Sebelum jawab boleh tak boleh, kita baca hadis. Dalam hadis tu ada jawapan.
Thabit bin Dhahhak menuturkan, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadhrika fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya menurut prasyarat Bukhari dan Muslim. Maknanya sanadnya sahih lah. Kalau syarat Bukhari dan Muslim ni sahih lah. Baik. Maksud dia, ada seorang lelaki yang bernazar. Nazar ni apa nazar? Nazar. Nazar ni satu janji yang dia buat kepada Allah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Aku bernazar untuk buat sekian. Kadang-kadang nazar itu dikaitkan dengan sesuatu nikmat. Kalau anak aku dapat masuk universiti, aku bernazar nak sembelih kambing, seekor. Nah, kalau aku boleh cucu ni, aku bernazar nak pergi Mekah. Kalau gapo lagi? Jadi bernazar dengan kaitkan dengan sesuatu nikmat. Terkadang-kadang hukum asalnya ulama sebut makruh. Sebab kita menggantung ibadat kita ni dengan sesuatu nikmat. Padahal kita ni memang sudah dapat nikmat dah. Kalau nak pergi umrah, jangan sebab anak cucu. Umrah tu sebab kita memang nak buat umrah kerana Allah. Nak jamu orang makan, jangan tunggu anak boleh masuk universiti. Lon ni pun boleh jamu dah orang makan. Boleh pahala dah. Lepas tu sebahagian disebut, nazar ni datang daripada orang yang bakhil. Bakhil tu maknanya, dia tunggu nikmat, baru dia nak buat ibadat. Okey? Tapi diiktiraf dalam agama. Memang dibenarkanlah nazar ni. Bukan sekadar dibenarkan dan dikira valid. Bila orang tu bernazar, wajib untuk dia tunaikan nazar dia. Wajib untuk dia tunaikan nazar dia. Selama mana nazar itu tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kalau tiba-tiba dia menazar, hak dia nak buat tu benda maksiat, maka tidak wajib dia tunaikan nazar. Aku menazar, kalau anak boleh masuk universiti, aku nak terjun bangunan. Tak payahlah lagu tu. Setengah orang tu menazar lagu mana? Aku kalau pasukan bola aku menang, aku nak lari daripada stadium Bukit Jalil balik ke tempat aku ni dalam keadaan bertelanjang, bogel. Ada orang nazar lagu tu. Dulu viral siapa? Dah menang ni apa lagi? Orang pun pakat suruh dia bogel lah kau. Hak orang je suruh pun sama gong juga kita panggil. Tak mengaji. Kalau dia nazar tu maksiat, tak wajib. Tak wajib. Tapi hak kena apa? Hak kena dia kena bayar kafarah. Botak kepala kalau dia tidak memudaratkan kena. Selama dia dalam ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan maksiat, buat. Kalau orang perempuan cok botak kepala tak boleh lah. Baik. Nazar nazar. Nazar ni satu nazar taat, satu nazar maksiat. Dua-dua ni kerana Allah. Tapi Allah terima hak taat saja. Hak maksiat Allah Ta'ala tak terima.
Satu lagi, nazar bukan kerana Allah. Hak ni kata aku bernazar untuk Allah, untuk aku buat macam ni macam ni. Hak ni lain kata aku bernazar demi fulan bin fulan. Aku bernazar. Nazar dia tu bukan kerana Allah. Hak tu memang boleh jatuh hukum syirik. Sebab dia telah menjadikan nazar tu kiblat dia selain daripada Allah. Itu kita akan bincang lain. Tapi sekarang ni nazar ni hukum dia apa? Wajib kan? Wajib buat. Dan kalau dia buat nazar dia ni boleh pahala ke? InsyaAllah boleh pahala. Waktu dia menazar tu memang kita kata makruh. Tapi kalau dia buat nazar, dia bernazar, benda tu valid. Dan dia menunaikan nazar dia, insyaAllah dapat pahala lah. Sebab dia menyempurnakan tuntutan itu. Jadi wajib ke tak sembelih? Wajib ke tunai nazar? Wajib. Hukum menunaikan nazar, wajib. Jadi ada seorang lelaki ni, dia bernazar nak sembelih seekor unta di Buwanah. Buwanah ni nama tempat lah. Nama tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam. Atau anak bukit sebelah Yambuk. Nama tempat lah. Mereka cerita nama tempat. Kalau kita royak mana-mana pun tak kenal juga kita ni. Cuma nak sebutnya, Buwanah tu nama tempat. Bila dia pun nak sembelih, dia tanya Nabi. Lelaki hak nazar ni, waktu dia nak tunaikan nazar dia, so sekarang ni dia menazar, wajib ke atas dia menunaikan nazar. Apa nazar dia? Menyembelih unta. Menyembelih unta ni nazar kerana Allah ke bukan kerana Allah? Kita faham masalah lah ni, dia menazar ni kerana Allah dan akan sembelih nazar dia pun kerana Allah. Cuma isu dia sekarang ni, dia nak sembelih di Buwanah. Dia letak dalam, aku nak sembelih unta di Buwanah. So dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku nak sembelih unta di Buwanah? Nabi pun tanya dia, ada tak di tempat di Buwanah tu, pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Mana dulu ada tak tempat situ orang sembah berhala? Yang mana orang akan pergi sembelihan depan berhala tu. Di situ tu pernah ada tak berhala yang disembah? Yang mana orang dulu waktu menyembah berhala tu mesti dia sembelih juga binatang untuk berhala dia. Jadi kamu nak pergi sembelih situ tu, ada tak dulu situ berhala? Jawab di sahabat tu, tak ada. Qalulah, tak ada. Dulu situ tak pernah ada berhala. Lepas tu Nabi tanya soalan lagi. Soalan ni hak jawapan kepada hak kita bincang tadi akhir tu. Kalau perayaan, sambutan, gapo semua tu, boleh tak? Nabi tanya, hal kana fiha idun min a'yadihim? Ada tak di sana, di Buwanah hak tempat nak sembelih tu, salah satu perayaan dari perayaannya orang jahiliyah? Situ tu pernah tak orang jahiliyah buat jadi tempat perayaan dia? Jadi sahabat tu kata, tak ada. Lalu Nabi SAW sebut, aufi binadrik, kalau begitu laksanakan nazarmu, tunaikan nazar kamu. Fa innahu la wafa'a, sesungguhnya tidak ada pemenuhan nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar dari hak milik seseorang. Jadi kita faham berdasarkan soalan Nabi kepada sahabat tadi, berdasarkan soalan Nabi kepada sahabat ni dia nak sembelih nazar kerana Allah. Tapi Nabi tanya dia, tempat nak sembelih tu ada tak pernah orang sembah berhala situ? Jadi ni sama dengan bab hak kita dah, tajuk bab kan? Bab menyembelih binatang kerana Allah pada tempat yang disembelih padanya bukan kerana Allah. Samalah dengan bab kita ni. Cuma tambahan dalam hadis ni ada persoalan Nabi, ada tak perayaan?
maknanya Nabi SAW juga tidak suka kita menyerupai perayaannya orang jahiliyah. Hak sembah tu satu hal, hak sembelih tu satu hal. Ni perayaan. Ada tak perayaan jahiliyah situ? Sambutan orang jahiliyah situ? Tak ada. Kalau tak ada, sembelih. Cuba kalau sahabat tu kata ada. Kalau sahabat tu jawab ada, Nabi benar ke tak benar? Tak benar. Kalau benar juga tak ada makna Nabi tanya. Nah, kalau jawab boleh ada ke tak ada, Nabi kata ikutmu. Tak ada maknalah Nabi tanya. Nabi tanya ni ada maksud. Wahyu. Nabi nak bagi tahu kepada kita. Ada tak maknanya kita tidak boleh menyerupai ibadatnya orang kafir, dan kita tidak boleh menyerupai perayaannya orang kafir. Perayaan ke, sambutan ke, sebagaimana yang orang kafir. Belum ni kita cerita bab Bon Odori. Bon Odori, pesta puja roh. Ataupun bahasa sini dipanggil pesta hantu lapar. Malam tu dia keluar makanan, kuih, minuman, air, yakut, oren, buah apa, tok tepi jalan. Lepas tu pasang lilin. Lepas tu biar je tengah malam. Takut-takut roh keluar tengah malam, tak jumpa, nampak lilin ada tu, bolehlah makan. Perayaan tu. Perayaan. Boleh tak kita mengikut serta perayaan itu? Kita pun turut sama pergi bakar lilin malam tu. Kita pun bakar lilin. Buat cerah sikit, biar roh dia nampak terai sikit. Boleh ke tak boleh? Kita tak sembah pun, kita pergi bakar lilin yang malam tu. Kita pergi bakar lilin. Sembah tak sembah. Cuma kita saja tengok orang bakar lilin, kita pun bakar lilin pun. Apa salahnya bakar lilin? Bukan masalah pada hukum bakar lilin. Hukum menyerupai perayaannya orang kafir. Itu yang tak boleh. Sebab tu kita dalam bab akidah ni mesti jelas. Apa sebab kita nak memisahkan diri, nak membezakan diri daripada amalannya orang kafir. Bukan sebab kita nak bergaduh dengan dia, tak. Sebab kita nak memurnikan tauhid kita. Biar tauhid kita ni murni hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terlibat dengan kesyirikan, sama ada dari yang batin ataupun yang zahir. Kalau yang zahir, kita sebut dah sebelum ni, dia jadi hukum syirik kecil. Syirik juga, cuma syirik kecil lah. Kalau masuk pakai dalam hati, dia dah jadi syirik besar. Kalau dah jadi syirik besar, tak ada jalan keselamatan langsung. Syirik kecil kita takut juga, bukan syirik kecil ni main-main. Sebab apa? Syirik kecil ni dia panggil borderline. Borderline ni kita bimbang lama-lama, syaitan mari, dia ganggu niat kita. Masa tu sembelih kerana Allah, tapi dia sembelih tepat tu bukan kerana Allah. Lepas tu dia mari telitah. Sini ni dulu ni ada orang sembelih bukan kerana Allah ni. Kita berkata tak apalah, boleh je. Mari-mari dia kata, acu, kalau mu niat untuk tu juga pun tak ada masalah. Syaitan boleh main hati niat seseorang apabila dia duduk di atas borderline. Borderline tu kita panggil syirik kecil. Zahirnya serupa, tapi hati tak lagi. Tapi kita tak tahu macam mana kadang-kadang mudahnya tergelincir dari borderline tu jadi syirik besar. Bila jadi syirik besar tu agak habis, tak boleh nak kata apa dah. Sebab tu Nabi SAW paling takut pada umatnya syirik kecil. Syirik besar jelas orang nampak. Ni semua berhala, jelas orang nampak. Tapi hak kita paling bimbang ni syirik hak zahir. Kita rasa aku buat kerana Allah, ada hati. Tapi zahir tu perbuatan sama seperti orang kafir. Mari syaitan, mari sama-sama ragu-ragu, mari syubhat ke sikit, akhir sekali tergelincir. Sebab tu syirik kecil ni adalah syirik yang menyampaikan kepada syirik yang besar.
kita kena hati-hati. Dalam bab ni panggil sadduz zari'ah. Kena tutup pintu awal-awal lagi. Macam mana pintu? Tidak menyerupai sebarang bentuk ibadat atau perayaan atau sambutan atau apa jua cara yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Apa jua upacara yang menyerupai orang-orang kafir. Biarlah kata kita, Allah, koluk dah, jumuk lah, syadik lah, macam-macam gelar kita. Oh, nak sambut Bon Odori pun tak boleh. Padahal sekadar pakai kimono je. Pergi waktu maghrib, duduk joget dengan lagu tarian Jepun. Bon Odori, tahu Bon Odori? Pernah kan dengar? Allah, kita nak meraihkan kebudayaan Jepun je, tu pun tak boleh. Papa ustaz ni berat benar. Kena ayat tu kak. Akhir sekali ikut demo lah. Buat dia pun pergi. Dia lupa. Zahirnya itu adalah perayaan orang kafir memuja ruh orang yang dah mati. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Kalau ikut hukum Islam, haram. Kalau semayang pun Nabi larang, Allah larang. Semayang tu Allah larang. Ayat Quran tadi, Masjid Dirar tu, Allah larang apa? Allah larang semayang. Bukan Allah larang pakai baju, bukan Allah larang menari, bukan Allah larang bakar lilin. Allah larang sembahyang. Semayang ni benda Allah Ta'ala suka tak? Suka. Tapi bila dibuat pada perkara yang menyerupai orang kafir atau pada tempat tujuan dia buat bukan kerana Allah, maka Allah haramkan. Allah Ta'ala kata apa? La taqum fihi abada. Keras ni. Bukan main-main. Bukan kata, mu jaga molek lah niatmu tu. Hati-hati. Tak ada ayat gitu. Tak ada. Berhati-hatilah kamu apabila orang munafik ajak semayang. Tak ada ayat gitu. Allah Ta'ala tu, pancung tu. La taqum fihi abada. Selama-lamanya. Mu jangan pergi semayang situ. Tegas ke tak tegas? Tegas. Pasal apa? Dia ada hubungan dia dengan akidah. Iman. Sebab tu kalau kita kata orang duk sambut birthday, tiup lilin, Allah. Buat tiup budak-budak nak suka-suka je. Bukan kita niat kerana selain Allah. Kita kata lagu tu. Padahal tiup lilin tu ainnya perbuatan. Ain maksudnya betul-betul perbuatan penyembah api. Kalau semayang pun Allah larang, ni betul-betul bahasa Kelantan dia panggil butir perbuatan, butir sebiji sebagaimana orang Majusi bak doa tiup ke api, kita pun lepas make wish tiup api. Sebiji seperti perbuatannya Majusi. Lepas tu kita kata okey. Gila belah lah kek. Makan sudah je lah. Jangan nak tiup lilin. Ni, kalau nak makan kek tu makan. Kita bukan larang nak makan kek. Kerak waktu lain pun boleh. Banyak lagi. Apa yang nak tiup lilin sangat? Masa dia tak faham. Sensitifnya akidah kita. Ni, kalau ada hak buat tu kena berhenti lah. Jangan nak buat. Memang kedai kek dia bui je lilin tu. Kita beli kek automatik dia bui. Siap pisau, siap gapo, siap ada belaka, complete set. Tambah pula buat birthday. Ni kalau kita cerita buat birthday lagi lah orang kata. Asal usul dia mari mana pun dalam Islam tak pernah pun ada sambutan hari lahir. Bahkan setiap hari kita kena ingat nyawa kita ni Allah Ta'ala panjangkan umur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita dah kata dah banyak kali, cuma kalau kita sebut acak-acak dia kata kerah ustaz. Kau orang lain pun adik-beradik kita pun tengok semacam. Allah ni pun tak boleh. Bukan masalah boleh ke tak boleh. Masalah dia apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita. Allah perintahkan kita supaya jaga agama dan jangan menyerupai orang-orang kafir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, mu buat agamamu, aku tak akan campur agamamu. Aku ada agama aku akan jaga agama aku. Itu maksud lakum dinukum waliyadin. Bukan kata tak apalah, kita pakat buat amal hidup sekali, mu niat untuk Tuhanmu, aku niat untuk Tuhan aku. Tapi kita buat sama-sama. Tak ada lagu tu. Menyerupai yang zahir pun Islam tak bagi. Apatah lagi menyerupai secara batin. Boleh faham? Pada semua bentuk perayaan, upacara, sambutan yang melibatkan agamanya orang kafir, maka kita berlepas diri daripada dia. Okey? Berlepas diri daripadanya. Tak mustahil nanti lepas pada ni kita pun anggap jamuan makan tu hari cap gomeh kau apa semua. Lama-lama dia jadi budaya. Dulu agama, kemudian dia bertukar daripada agama jadi budaya. Pasal orang kafir sendiri pun tak reti agama dia. Dia hanya tahu tok nenek dia dulu buat lagu ni. Jadi berubah daripada upacara agama jadi upacara budaya. Kita pun lama-lama kita anggap itu budaya sahaja. Kita pun ikut juga. Padahal kalau kita selusuri, dia adalah upacara agama. Boleh faham tak? Dulu dia agama, di sisi mereka ni agama. Tapi oleh kerana dia sendiri tak ngaji agama dia, dia tak tahu asal-usul agama dia, dia pun buat supaya tok nenek dia buat dulu, tak tahu asal-usul, lama-lama dia jadi budaya. Orang kata membuat ni sebab apa? Tak ada, sebab ini budaya kami. Padahal tok nenek dia buat dulu niat agama. Dia niat budaya. Mari kita, dia buat budaya, kita pun boleh buat jugalah sebab dia budaya, bukan agama, budaya. Tengok, selidik, rupanya agama. Nampak tak? Sebab tu kita kena hati-hati dalam bab ni. Jagalah agama kita. Orang panggil orang yang benar-benar hati dia beriman kepada Allah, cukuplah bagi dia Islam sebagai agama, Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai perayaan, Islam sebagai sambutan. Apa saja yang ada pada Islam sudah cukup bagi dia. Dia tidak berhajat kepada sambutan, perayaan. Allah Ta'ala kata, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan rahmat dan kelebihan yang Allah bagi kepada kamu, bergembiralah dengan dia. Dia lebih baik daripada apa yang kamu semua atau mereka semua himpunkan, kumpulkan. Orang Islam bergembira dengan apa yang Allah bagi kat kita. Macam mana cara nak gembira? Kita ada salat, kita ada puasa, kita ada haji, kita ada apa lagi? Hari raya Idul Fitri, kita ada hari raya Idul Adha. Kita ada hari Ashura untuk kita puasa, buka puasa ramai-ramai. Kita ada hari Arafah, kalau kita tak pergi haji pun kita boleh duduk sini membesarkan hari Arafah. Kita ada bulan haram. Ni kita perayaan kita sendiri pun kita tak sambut. Hari Ashura, hari Ashura, tak apa, tak apa. Tapi tanya orang lain raya, kita pula pergi sungguh pergi. Tak boleh kena gini. Hari raya kita, hari kebesaran kita, kita tak agungkan. Pergi hari agungkan kebesaran orang lain. Mana kecintaan kita terhadap agama kita? Mana kecintaan kita terhadap agama kita? Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita, pandu kita, pegang ubun-ubun kita, arahkan kita kepada apa yang Allah redha. Agama ni benda penting, bukan main-main. Baik, kita baca kandungan bab ini. Kandungan bab ini, pertama, tafsir firman Allah di atas. Tafsir memahami ayat surah At-Taubah tadi, ayat 107, 108. Iaitulah kisah Masjid Dirah. Yang kedua, kemaksiatan boleh membawa pengaruh di muka bumi, demikian halnya ketaatan kepada Allah.
Mana-mana tempat yang dilakukan padanya maksiat, akan ada pengaruh buruk yang duduk situ. Sama ada kita kata dari sudut zahir tadi, menyerupai perbuatannya orang kafir. Begitu juga ketaatan pada satu-satu tempat memberikan keberkatan pada sesuatu tersebut. Sama juga contoh tempat. Nabi SAW waktu berjalan daripada Arafah nak menuju Mina, sampai di satu tempat nama dia Wadi Muhassir. Tempat tentera bergajah kena hukum, kena timpa bala situ, mati bergelimpangan. Sampai situ Nabi jalan laju cepat. Pasal Nabi tak nak duduk lama pada tempat yang Allah timpakan padanya azab. Nampak? Tapi sahabat-sahabat kalau pergi tempat-tempat yang Rasulullah SAW pernah sampai, dia akan duduk. Ni Rasulullah pernah duduk sini ni. Dia rasa kemuliaan, keberkatan. Pasal situ tempat berlakunya ketaatan. Sebab tu kita tempat yang paling besar ketaatan berlaku Masjidil Haram lah. Sejak daripada zaman dulu lagi Nabi Ibrahim buat bina Kaabah sampai ke hari ni, Nabi-Nabi berapa puluh Nabi dah. Hak kita tahu, hak kita tak tahu, semuanya mari Mekah beribadat kepada Allah. Lalu kita pergi sana, Allah Ta'ala ganda-gandakan pahala. Pasal apa? Di situ tempat berlakunya ketaatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Masalah yang ketiga, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk hilangkan keraguan itu. Masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. Boleh faham tak? Kalau kita ragu tentang sesuatu masalah, pergi kepada yang jelas. Sama ada yang jelas tu macam kita kata tadi, kita tanya orang lebih arif. Nabi SAW, orang ni tanya bab nazar. Nabi tanya dia, ada tak sembelih? Jelas tak? Akhir sekali orang ni faham, oh perbuatan tu tak boleh dilakukan. Ataupun boleh dilakukan. Pasal apa? Jelas dengan sebab-sebab yang diberikan. Yang keempat, bila perlu, seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Macam Nabi tanya tadilah. Bila orang tanya, boleh tak sembelih situ? Nabi tanya, ada tak berhala situ? Tak ada. Ada tak perayaan orang kafir situ? Tak ada. Kalau tak ada, boleh. Jadi Nabi SAW sebelum memberi jawapan boleh ke tak boleh, Nabi tanya dulu penjelasan dia. Itu maknanya seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Nombor 5, tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Boleh kalau niat nak nazar pada tempat-tempat tertentu. Aku nazar nanti kalau begini-begini aku nak pergi sembelih kambing Mekah. Dia sebut gitu. Aku nazar aku nak sembelih unta Mekah. Kena pergi Mekah sungguh, tak boleh melihat atas sini. Moga dia minat ni Mekah, kena pergi Mekah. Boleh, harus. Harus untuk valid. Tapi kalau nak jalan selamat, jangan sebutlah. Kalau dia sebut, dia jadi. Tak sebut, tak apa. Sebut, jadi. Pergi kampung kita tengok, tak ada orang nak bagi sekambing, sembelih lembu. Kampung kita ni apa ni dia kata. Tak apalah, tengoklah aku ada projek nanti. Kalau ada projek, kalau boleh projek tu saya menazar kita sembelih kambing atau lembu 2 ekor masjid kita ni. Dia sebut lagu tu. Memang kenal lagu tu. Tak lagi sembelih masjid lain pasal dia nazar masjid tu. Boleh tak boleh buat gitu? Boleh. Jadi hukum. Tidak dilarang. Akan tetapi jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah meskipun sudah tidak ada lagi. Hak Nabi tanya ni, dulu ada. Kalau dulu ada, lepas tu tak ada. Macam mana? Maka tidak dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Maka dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Sebab tu sahabat-sahabat dulu, dia bimbang pasal maksud nak buat umrah tu kan. Dekat dulu orang kafir ni, dia letak berhala dekat Kaabah.
Lepas tu kita letak berhala atas bukit Safa, pagi letak berhala atas bukit Marwah. Jadi sahabat-sahabat apa kata, kita nak tawaf juga. Okay, dulu ada berhala sini. Allah Ta'ala pun waktu ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Barulah sahabat-sahabat semua, okeylah kalau Allah Ta'ala izin, baru kita buat. Baru faham. Maknanya mereka sangat takut dan bimbang. Takut-takut perbuatan mereka tu menyerupai amalannya orang kafir. Baik. Yang seterusnya, tidak boleh dilarang melakukan nazar di suatu tempat jika tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Walaupun tidak bermaksud demikian. Dia tak niat pun tapi serupa. Tak boleh. Yang ke-8, tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut kerana nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Kalau tiba-tiba dia buat juga nazar tersebut, asal tak boleh lah, tapi dia niat juga, jadi kok tak jadi nazar? Kalau kita ingat tadi saya sebut nazar ni ada dua. Mula-mula lah atas. Nazar, satu nazar kerana Allah, satu nazar bukan kerana Allah atau kerana selain Allah. Maka nazar kerana Allah jadi, dan nazar kerana selain Allah automatik tak jadi. Automatik terbatal. Tidak boleh dilakukan nazar kerana selain Allah. Dahlah nazar tu tak berlaku, jatuh pula dosa pada dia kerana hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Itu nazar. Beza. Nazar kerana Allah harus, nazar kerana selain Allah tidak boleh dan hukumnya syirik. Kita akan baca bab nazar kerana selain Allah pada ini. Bawah nazar kerana Allah ni bagi dua. Nazar kerana Allah dalam ketaatan, nazar kerana Allah dalam kemaksiatan. Maka nazar kerana Allah dalam ketaatan, wajib tunaikan nazar tersebut. Nazar kerana Allah tapi dalam kemaksiatan, tak wajib nazar. Tapi nazar tu berlaku tak? Berlaku. Dia kena bayar kafarah untuk melepaskan diri dia daripada nazar tersebut. Mengikut pandangan masyhur dari kalangan fuqaha. Maknanya dia kena bayar kafarah seperti kafaratu yamin, kafarah sumpah. Dia kena bayar. Jadi nazar maksiat ni kalau dibuat kerana Allah tetap jadi, cuma tidak boleh ditunaikan dan hukumnya kena bayar kafarah. Yang ke-9, harus dihindari perbuatan yang menyerupai musyrikin dalam upacara. Mudah saya sebut upacara, kita faham sikit. Dalam upacara keagamaan dan perayaan hari-hari raya mereka. Hari raya mereka menyerupai, walaupun kita duduk rumah. Walaupun kita duduk rumah. Macam mana? Tiba-tiba 25 Disember, orang lain duduk raya Christmas, kita pun pakai baju dengan anak-anak kita di rumah, pakai baju Santa Claus. Duduk rumah je. Kita kata, apa hal dia ni pakai baju Santa Claus? Saja kan hari ni. Boleh ke main saja-saja lagu tu? Sedangkan pakaian tu pakaian perayaan. Bukan main-main. Perayaan tu, hari 25 Disember kita pergi pakai. Kita duduk rumah kita, tak pergi pupak dia, tapi kita pakai pakaian tu. Jangan. Sebab tu kita dalam bab ni agak, biarlah orang kata, memilih jalan selamat lebih baik. Jangan menyerupai, walau apapun upacara berkaitan dengan agama dan perayaan mereka, walaupun kita tak niat pun nak merayakan dengan mereka.
saja-saja kita pakai, tapi zahirnya menyerupai. Yang ke-10, tidak boleh bernazar untuk melaksanakan satu kemaksiatan, yang ini kita dah jelaskan. Dan ke-11, tidak boleh bernazar dalam hal yang bukan miliknya. Bab yang ke-12, termasuk syirik ialah bernazar bukan kerana Allah. Kita baca sikitlah, pasal tadi dah sebut dah. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut pada suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi sifat orang beriman ni, mereka menunaikan nazar. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu nafkahkan dan apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melakukan nazar tersebut. Okey, kandungan bab ini, menunaikan nazar adalah wajib. Yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahawa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik. Boleh faham? Jadi nazar ni ibadat. Bila ibadat hanya kerana Allah, tiba-tiba dia selewengkan nazar tu untuk selain Allah, maka jadilah hukumnya syirik. Dan yang ketiga, dilarang untuk menunaikan nazar maksiat seperti mana yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan berhenti situ, kita sambung bab yang ke-13 pada pertemuan kita yang akan datang, iaitulah isti'azah, minta berlindung selain daripada kepada selain Allah. Macam mana contoh dia? Contoh dia macam mana Tok, nenek minta ampun, minta selamat, cucu nak tupai lalu ni. Itu minta berlindung lah tu. Apa hukum dia? Nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang. Siapa tok nenek hak duk minta tu? Adalah kitab tu, ibarat kitab tu. Ke siapa dia pernah dengar dulu? Pernah dengar itu bab berlindung atau minta perlindungan dari selain Allah. Dia bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini tak buka soalan dah, kata lah. Yang hari ni kurang fit sikit. InsyaAllah. Kalau ada soalan, kalau penting sangat kena jawab juga. Ada soalan? Ada. Apa dia? Tak ada? Tak ada. Tak okey. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.